Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat. So, untuk pembelajaran kita yang seterusnya, cikgu akan mengajar kamu tajuk Geografi Tingkatan 3, bab 3, iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap pelbagai tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey murid-murid. Introduksi bab. Keadaan persekitaran fizikal dunia yang pelbagai telah menyebabkan wujudnya kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Tahukah anda faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar? Bagaimanakah faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar? Jadi dalam tajuk ini, dia akan membincangkan berkenaan dengan kepelbagaian tumbuhan dan juga kehidupan yang wujud di atas muka bumi ini, dan apakah faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan juga kehidupan yang terdapat di dunia. Okey. Objektif pembelajaran, apakah yang akan anda pelajari? Pertama, mengenal pasti faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okay. Yang kedua, menghuraikan faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Yang ketiga, menganalisis pengaruh bentuk muka bumi, saliran dan tanah terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Yang keempat, menganalisis pengaruh iklim terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Jadi ini ialah 4 perkara yang kita akan lihat. Yang pertama ialah bagaimana faktor persekitaran fizikal boleh mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Yang kedua, menghuraikan faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah, iklim yang mempengaruhi pelbagai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kemudian menganalisis bentuk muka bumi dan akhir sekali menganalisis pengaruh iklim terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. Jadi kita terus lihat. Okey. 3.1 iaitu faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. Dunia kita ini mempunyai pelbagai bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi sama ada saliran, tanah, iklim yang berbeza. Jadi perbezaan bentuk muka bumi ini akan menjadi faktor ataupun mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi. Tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang tinggal di kawasan tanah tinggi tidak sama dengan tumbuhan dan haiwan yang tinggal di kawasan tanah pamah. Tumbuhan dan haiwan yang berada di kawasan tanah pamah tidak sama dengan tumbuhan dan haiwan yang berada di kawasan gurun. Ini yang kita namakan dia sebagai persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. So kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ialah bentuk muka bumi. Contoh yang diberikan di sini ialah bentuk muka bumi tanah tinggi di Ladakh. Bentuk muka bumi merujuk pelbagai ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Jadi namanya bentuk muka bumi. Ada bentuk muka bumi tanah tinggi, ada bentuk muka bumi tanah pamah. Okey. Yang kedua ialah iklim. Iklim merujuk kombinasi beberapa elemen seperti suhu, hujan, angin, tekanan udara, keadaan awan serta kelembapan udara dan cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. Jadi iklim yang berbeza mempunyai tumbuhan dan juga haiwan yang berbeza. So diberikan di sini iklimnya seperti iklim gurun panas di Namibia. Kemudian kita ada faktor tanah. Tanah merujuk lapisan di atas permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan,
iaitu bahan organik dan juga bahan bukan organik. Ya, bahan organik ni ialah bahan yang terhasil daripada sisa-sisa tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan, seperti daun-daun ya ataupun ranting-ranting pokok yang telah hancur ya menjadi sebahagian daripada serpihan tanah, ya, sisa organik. Okay, dan juga bahan bukan organik seperti batuan, air, debu. Okay. So, dibagi kat sini ialah tanah aridisols yang terdapat di kawasan Gobi. Ini gurun Gobi ya. Okay, dan akhir sekali ialah saliran. Okay, saliran merujuk pola aliran sungai dan cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Okey, contohnya ialah Sungai Belgium. Okey, kawasan mempunyai saliran yang berbeza, mempunyai tumbuhan dan haiwan yang berbeza. Okey, jadi ini ialah di antara faktor fizikal yang kamu kena ketahui. Okey, dan macam mana faktor fizikal ini mempengaruhi tumbuhan dan juga haiwan ya, daripada segi faktor fizikal, daripada segi bentuk muka bumi, iklim, tanah dan juga saliran. Okey, kemudian kita lihat faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti bentuk muka bumi, saliran dan tanah. Okey, ini faktor fizikal tadilah. Yang pertama, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi terbahagi kepada 3 jenis, iaitu tanah tinggi, tanah pamah dan pinggir laut. Setiap bentuk muka bumi ini dilitupi oleh tumbuh-tumbuhan semula jadi serta didiami oleh hidupan liar yang berbeza-beza. Okay, kawasan bentuk muka bumi yang berbeza mempunyai tumbuhan dan juga haiwan yang berbeza. So kita lihat, yang pertama ialah kawasan tanah pamah. Okay. Kawasan tanah pamah di Malaysia dan juga Amazon Brazil dilitupi oleh hutan hujan tropika. Di Malaysia terdapat pokok meranti, jelutong, cengal, merbau dan seraya. Manakala di Amazon terdapat pokok wimba, Brazilian mahogany, lapuna, ficus dan getah. Okay. Tanah pamah di Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India dan Bangladesh dilitupi oleh hutan monsun tropika seperti pokok jati, cendana, piangkado, dama, mahogany, teak dan sal. Tanah pamah di tasik Great St. Lawrence, Kanada pula dilitupi oleh hutan konifer. Kawasan tanah pamah yang luas mempunyai sumber makanan yang menjadi habitat semula jadi pelbagai hidupan liar. Di Malaysia, terdapat hidupan liar seperti gajah, harimau, badak sumbu, pelbagai spesies monyet, arnab, rusa dan musang. Manakala di Amazon, terdapat hidupan liar seperti puma, jaguar, anaconda dan ikan piranha. Okey, jadi kita boleh lihat di sini kawasan tanah pamah yang berbeza ya, di sesuatu kawasan mempunyai tumbuhan dan juga haiwan yang berbeza. Okey, kalau contoh gambar yang diberikan di bawah ini ialah hutan konifer yang terletak di Kanada. Okay, kenapa nama dia konifer? Kerana kamu boleh lihat ya, pokoknya berbentuk apa ni? Ya, berbentuk kon. Ya, berbentuk segitiga, bentuk kon. Jadi ini kita namakan dia sebagai hutan konifer. Kamu boleh tengok raja dia di sini. Okey. Contoh-contoh kawasan tanah pamah utama dunia. Kita ada dataran Siberia Barat. Okey, kita ada dataran Manchuria. Kita ada lembangan Kongo, lembangan Ganges Brahmaputra dan juga lembangan Murray. Ya, ini antara contoh kawasan tanah pamah utama dunia. Okey. Seterusnya, kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi merupakan kawasan yang berketinggian melebihi 180 meter dari aras laut. Okey. Kalau kawasan tu kurang 180 meter, itu bukan kawasan tanah tinggi lah.
Ya, di kawasan tanah tinggi, tumbuh-tumbuhan akan berbeza-beza mengikut ketinggian, terutama selepas ketinggian melebihi 1.200 meter dari aras laut. Ya, kalau kita lihat, ya, kawasan hutan gunung dia mempunyai aras ketinggian yang berbeza, maka tumbuhan dan juga haiwan yang berada di kawasan itu juga berbeza mengikut aras ketinggian kawasan tersebut. Terdiri daripada pokok-pokok bantut, rendah dan renek seperti oak, laurel, palma, dan pakis, lumut, dan pulampai. Kehidupan liar di kawasan tanah tinggi adalah seperti kambing gurun, tupai, serigala, dan ilama. Ya, jadi, kalau kita bandingkan, kehidupan di kawasan tanah pamah adalah berbeza dengan tumbuhan dan juga kehidupan di kawasan tanah tinggi. Yang kita nak lihat. Okey, contohnya diberikan di sini ialah dua banjaran, iaitu banjaran Crocker dan juga banjaran Himalaya. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Rhododendron. Rhododendron buhifolium. Oh, sebutan dia. Okey, itu antara jenis tumbuh-tumbuhan dia. Kemudian kita ada lumut, pulampai, paku pakis, periuk kera, orkid, halia liar, okay, di banjaran Crocker. Kita ada hidupan liarnya seperti tupai tanah, gunung Borneo, summit red, okay, whitehead trogon, kita ada beruang matahari ataupun beruang madu, katak pokok kinabalu, leopard cat dan juga binturong. Okay. Manakala di kawasan banjaran Himalaya pula, dua-dua ni kawasan tanah tinggi, tumbuhan semula jadi seperti barberry, lumut, pulampai, beech, cedar, Himalayan pine dan juga juniper. Manakala hidupan liar ada Eurasian brown bear, Asiatic brown bear, Himalayan serow, snow leopard, rhesus monkey, Eurasian knifefisher dan juga yak. Okey, jadi kita boleh lihat di sini kawasan tanah tinggi yang berbeza juga mempunyai tumbuhan dan juga haiwan liar yang berbeza. Okey, so bawah ni kita ada gambar lumut dan juga Eurasian brown bear. Seterusnya, kawasan pinggir laut. Kawasan pinggir laut ialah seperti pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur dan paya, air masin. Terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan tiupan angin dan air laut seperti semak samun, bintango laut, jemerlang laut, mengkuang laut, pokok bakau dan pokok kelapa, serta pokok menjalar seperti tapak kuda. Okay. Pinggir laut sesuai untuk hidupan liar seperti ular, siput, ketam, anjing laut dan umang-umang. Jadi kita boleh lihat di sini, ya, diberikan contoh negara dan juga lokasi hutan pantai, yang mana Malaysia kita ada Pulau Rumbia, Pulau Tioman dan juga Pulau Redang. Di Thailand ada pantai Praia, sebutan dia cikgu tak pastilah ya. Koh Samui, Pulau Pipi, senang sikit nyebutnya. Okay. Di Indonesia kita ada Pulau Raja Ampat, Kepulauan Bangka Selatan dan juga pantai barat Sumatera. Di Australia kita ada pantai Whitehaven, Teluk Wineglass. Okay. Amerika Syarikat ada pantai Coast Guard dan juga Teluk Hanauma. Okay. Jadi ini ada gambar ya, di mana pantai kawasan pinggir laut, okay, yang berbeza mempunyai tumbuhan dan juga haiwan yang berbeza. Dekat Malaysia ada tak binatang ni anjing laut duduk kat pantai kita? Tiada Okey, ni gambar contoh di Pulau Tioman, faham. Okey, seterusnya daripada segi saliran pula, saliran seperti sungai dan tasik kebiasaannya mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan sebelum jadi dan hidupan liar. Saliran terbahagi kepada dua jenis, iaitu saliran baik dan juga saliran buruk. Okey, apa di saliran baik dan apa di saliran buruk? Kawasan bersaliran baik merujuk kawasan yang tidak bertakung air. Maknanya kawasan yang mempunyai air yang mengalir, ya, iaitu air sungai lah biasanya. Ya. Kita namakan dia sebagai kawasan yang bersaliran baik.
Kawasan ini terdapat di kawasan bentuk muka bumi yang beralun di kawasan cerun bukit dan tanah pamah. Kawasan bersaliran baik dan tidak bertakung air merupakan kawasan yang subur dan dilitupi oleh banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti yang terdapat di kawasan pantai tropika, hutan monsun tropika, hutan konifer, dan hutan Mediterranean. Bentuk muka bumi yang bersaliran baik dihuni oleh pelbagai jenis hidupan liar seperti rusa, kijang, mus, badak sumbu, harimau, dan gajah. Okey, ini ialah kawasan bersaliran baik seperti sungai Mississippi di Amerika. Okay, kemudian haiwan-haiwan yang seperti rusa, mus, dan juga sini ada contoh kawasan bersaliran baik iaitu air terjun. Mana ni? Kitchufel. Ya ke sebutan cikgu ni? Kitchufel. Okey. Jadi kawasan bersaliran baik ini mempunyai tumbuhan dan juga haiwan yang pelbagai ya. Okey, dan kita lihat pula kawasan yang bersaliran buruk. Okey. Kawasan bersaliran buruk merujuk kawasan tanah rendah yang sentiasa bertakung air. Kalau tadi air mengalir, yang ini air bertakung. Kawasan yang bertakung air akan membentuk kawasan paya air tawar, manakala di kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk kawasan paya air masin. Kawasan ini sinonim dengan tumbuh-tumbuhan yang memerlukan air yang banyak serta mampu hidup di kawasan berair sepanjang masa seperti pokok bakau, pokok nipah, dan mengkuang. Kawasan bersaliran buruk amat sesuai untuk kehidupan liar yang sinonim dengan kawasan berair seperti biawak, buaya, memerang, burung syobil, dan juga ular. Okey, so kita boleh lihat di sini ya. Contoh kawasan bersaliran buruk ni ialah kawasan yang menakung air yang mana air ini tidak mengalir. Dia seperti kawasan paya. Ya, dan ini antara contoh haiwan ya, yang tinggal di kawasan tersebut seperti memerang. Ya, tapi ini tidak bermakna memerang tidak tinggal di kawasan yang airnya mengalir. Okey, ini contohlah ya, kebanyakan memerang tinggal di kawasan yang airnya tidak mengalir. Okey, kawasan bersaliran buruk. Okey, so kita lihat kat sini lokasi hutan paya air masin dan hutan paya air tawar di negara-negara terpilih. Contoh kalau di Malaysia, paya air tawar kita ada Tasik Berak, Delta Rajang dan juga Meludam. Hutan paya air masin pula Teluk Lahad Datu di Sabah, Teluk Merudu dan juga Kuala Bula. Okey, di Perak ya. Kemudian kalau di Thailand kita ada Toh Dang dan juga Lembah Menam Chop Raya. Di hutan paya air masin di wilayah Panga dan juga Pulau Pipi. Okey, manakala Brazil kita ada Pantanal Matagrossens. Ya, Pantanal Matagrossens. Macam mana ni saya lah ya. Betul ke sebutan cikgu ni? Kalau salah boleh betulkan ya. Pantanal Matagrossens di Brazil. Kemudian ada Pulau São Vicente. Pulau São Vicente dan juga Teluk Santos. Okay. Australia, Barman Forest dan juga Kakadu National Park Northern Territory, Diantry River dan juga Darwin Shore. Okay. Ini contoh gambar kawasan Lembah Menam Chop Raya di Thailand dan juga Paya Everglades ya, di Florida. Okey, dan akhir sekali ialah tanah. Tumbuh-tumbuhan semula jadi hidup subur di kawasan tanah mengikut kesesuaian dan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan tersebut. Tanah ialah lapisan paling atas permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Bahan organik terdiri daripada proses perebutan sisa tumbuh-tumbuhan dan bangkai haiwan, manakala bahan bukan organik terhasil daripada proses pemecahan batuan akibat tindakan lulu hawa. Ya, ini yang cikgu sebutkan di awal tadi, sisa organik iaitu sisa yang berasal daripada hidupan dan juga haiwan ya, seperti perebutan daun, ranting kayu dan sebagainya. Manakala bahan bukan organik jelas seperti batu-batuan, pemecahan batuan akibat proses lulu hawa. Okey. Setiap bahan yang mengalami proses perebutan dan pemecahan akan membentuk nutrien tanah yang subur dalam humus dan garam galian.
Komposisi bahan-bahan ini akan menentukan kesuburan tanah serta kesesuaiannya dengan numbuh tumbuhan. Jadi kita boleh lihat ya antara jenis-jenis tanah ya. Kita ada tanah Chenozem di kawasan padang rumput hawa sederhana. Ya, ini dia tanah Chenozem. Okay, tanah Chenozem merupakan tanah hitam yang terdapat di kawasan padang rumput yang mengalami iklim steppe. Sesuai untuk pertumbuhan rumput-rumput, bunga-bungaan, dan tumbuh-tumbuhan renek. Pada musim sejuk, tanah ini akan membeku menyebabkan rumput di kawasan steppe mempunyai akar yang pendek. Ya, padang rumput steppe ya. Contoh tumbuh-tumbuhan, big blue stream grass, buffalo grass, big blue stream grass, switch grass, feather grass, dan fringe sagebrush. Okay, contoh hidupan liar, coyote, bobcat, badger, dan saiga antelope. Okey, ini ialah jenis tanah di kawasan tanah Chenozem ya, di kawasan padang rumput hawa sederhana seperti padang rumput steppe. Ya, kita ada padang rumput pampas dan juga prairie. Yes, ya, padang rumput prairie. Okey. Yang kedua ialah tanah permafrost di kawasan hutan tundra. Okay. Tanah permafrost, yang tengok belakang ni ada frost kan? Frost beku lah, sejuk beku. Tanah permafrost merupakan tanah beku disebabkan suhu yang terlampau sejuk. Tanah permafrost adalah kurang subur, sejuk dan membeku sepanjang tahun menyebabkannya hanya tumbuhan yang mempunyai daya tahan yang tinggi sahaja mampu hidup di kawasan ini. So, pokok-pokok yang tak tahan sejuk dia tak boleh hidup lah di kawasan tanah permafrost. Contoh tumbuh-tumbuhan seperti lichen, lumut kulampair, willow, beech, dan health. Contoh hidupan liar seperti beruang kutub, karibu, musang arktik, arnab arktik, dan lemming. Ya, jadi kita boleh lihat ya, tumbuhan yang berbeza, tumbuhan dan haiwan yang berbeza di kawasan tanah Chenozem dan juga tanah permafrost. So, kita pergi pada yang seterusnya. Tanah Aridisols yang terdapat di kawasan gurun panas. Kawasan gurun panas dilitupi oleh tanah Aridisols yang bermaksud tanah kering dan tandus. Okay. Hanya tumbuhan yang mempunyai akar yang panjang untuk menyerap air di dalam tanah sahaja mampu hidup di kawasan ini. Tanah pasir yang kering dan tandus menyukarkan pergerakan dan menjadikan hidupan liar di gurun panas kurang aktif terutama pada siang hari. Contoh tumbuh-tumbuhan seperti pokok kaktus, pokok akasia dan juga pokok kurma ya, ini antara jenis-jenis pokok lah hidup di kawasan gurun ya, yang mana tanahnya ialah tanah Aridisols. Contoh hidupan liar pula seperti unta, rusa gazelle, oryx, musang fennec dan juga tikus jerboa. Okey, dan kita pergi kepada tanah yang seterusnya. Kita ada tanah Latosol ya, di kawasan hutan hujan tropika dan juga hutan monsun tropika. Ya, Latosol ni laterite lah kot ya. Tanah laterite. Okay, atau di sini kita panggil tanah Latosol ya. Kita boleh tengok gambar ni. Okay, kawasan tanah merah ni. Okey. Tekstur tanah Latosol ada pelbagai bentuk sama ada berpasir, liat atau lembap serta berwarna merah atau kuning. Hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika tumbuh dengan padat, tinggi dan mempunyai pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Okay. Keadaan ini menyebabkan kedua-dua hutan ini menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar yang bergantung sepenuhnya kepada ekosistem hutan, sama ada sebagai tempat tinggal ataupun mencari pelbagai sumber makanan. Contoh tumbuh-tumbuhan seperti pokok jati, cendana, mahogani dan jelutung. Contoh hidupan liar seperti gajah, harimau, beruang kancil dan juga cerpelai. Ya, ini bagi kawasan yang mempunyai tanah Latosol, itu di kawasan hutan hujan tropika dan juga hutan monsun tropika ya. Antaranya hutan hujan tropika di Malaysia lah yang mempunyai pokok dan juga tumbuhan yang seperti yang dinyatakan ya, tanah kita lah tanah Latosol. Okey, seterusnya tanah Podzol ya, di kawasan hutan conifer tanah Podzol. Tanah Podzol adalah nipis, berasid dan beku. Tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tumbuh di kawasan ini mempunyai akar yang pendek dan tidak menerjah jauh ke dalam tanah. Okey, ini tanah Podzol ya. Tanah Podzol yang nipis dan beku di bawahnya telah memudahkan hidupan ini bergerak mencari makanan. Okey.
kehidupan liar, kehidupan liar bergerak, kehidupan liar bergerak mencari makanannya memudahkannya sebab tanahnya beku, tanahnya nipis dan beku. Okey, pokok-pokok renek yang tumbuh di permukaan menjadi sumber makanan dan habitat pelbagai hidupan liar di hutan konifer. Contoh tumbuh-tumbuhan seperti pokok pine, cedar, beech, fir dan spruce, manakala hidupan liar seperti moose, elk, lynx, brown bear dan juga harimau Siberia. Ya, ini ialah tanah podzol. Boleh ingat tanah podzol? Tanah podzol ialah tanah yang terdapat di kawasan hutan konifer yang mana tanahnya nipis dan juga berasid dan permukaan bawah tanah ni ialah membeku. Okey, dan tanah yang terakhir ialah tanah terra rossa yang terdapat di kawasan Mediterranean. Okey, kawasan Mediterranean ini ialah di kawasan seperti negara Turki di kawasan ini yang saya tunjukkan. Okey, kawasan Mediterranean. Okey, kawasan Mediterranean merupakan campuran tanah liat dan pasir warna merah atau coklat kemerahan. Ini ialah tanah terra rossa. Kalau dekat Malaysia, Terra Rossa ni ada nama kumpulan band lagu, kumpulan rock dulu, kumpulan Terra Rossa. Kamu mungkin tak kenal lah kan? Kamu kenal Blackpink Okey, zaman cikgu kecil-kecil dulu, kumpulan Terra Rossa. Okey, tanah Terra Rossa menggalakkan pertumbuhan hutan Mediterranean yang terdiri daripada hutan bangkut dan juga hutan pokok tirus di kawasan tanah tinggi. Tanah ini juga sesuai menjadi habitat pelbagai hidupan liar. Contoh tumbuh-tumbuhan seperti rosemary, lavender, laurel dan juga pine. Contoh hidupan liar seperti serigala, rusa, landak dan juga selang. Ini tanah terra rossa yang terdapat di kawasan hutan Mediterranean. Okey, murid-murid. Jadi sampai sini saja dulu. Sebenarnya ada lagi satu faktor, iaitu faktor iklim yang cikgu akan terangkan kemudian kerana dia lebih pecahan dia lebih panjang. Jadi untuk setakat ini, cikgu harap kamu boleh faham. Kesimpulannya ialah bentuk muka bumi, jenis tanah, dan juga saliran yang berbeza mempunyai tumbuhan dan juga haiwan yang berbeza. Okey, so cukup sampai sini saja dulu. Sebarang pertanyaan kamu boleh terus WhatsApp pada cikgu dan sehingga kita berjumpa lagi dalam subtopik yang seterusnya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.